Maka apabila seseorang mendoakan dengan doa ini, bermakna dia telah bersungguh-sungguh ingin membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya. Nabi SAW ajar kita, bila orang buat kebaikan kepada kita, kita doa kepada dia dengan ucapan jazakallahu khairan. Kan mudah kan? Jazakallahu khairan, ataupun semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Apa kebaikan tu? Kebaikan umum. Apa saja kebaikan untuk kamu yang Tuhan tahu itu baik untuk kamu, moga Allah bagi kat kamu. Kita tak spesifikkan, kerana mungkin satu benda kita anggap baik pada satu orang, tapi di sisi Allah tak baik. Jadi kita bagi umum kat dia, dia dah buat satu kebaikan kepada kita kan. Cuma dalam sunnah ada hadis lain, Nabi suruh bila orang buat baik pada kita, kita balas yang setara. Ada contoh, tengok, saya sebut kat situ pengajaran daripada hadis. Ucapan ini membuktikan bahawa seseorang yang menyebutnya mengiktiraf bahawa hanya Allah yang mampu membalas kebaikan yang dia lakukan dengan balasan baik. Sebab itu doa Nabi, amalan sunnah ni, doa Nabi, doa golongan salaf kan. Geng-geng salaf ni kalau berdoa, dia bukan doa kosong. Dia mesti ada pengiktirafan bahawasanya Allah semata-mata yang mampu untuk melakukan segala-galanya. Kemudian iktiraf kita ni hamba yang lemah, doa pengharapan pada Allah dan pujian pada Allah. Itu kebiasaan. Kalau kita tengok doa-doa Nabi, amalan-amalan Nabi, dia akan merangkumi benda-benda ni. Tak akan lupa kita adalah hamba. Maka sebab itu disebut kat sini. Saya kata, ucapan ini bukti bahawasanya seseorang ni dalam apa keadaan sekalipun, orang bagi dia apa pun, yang hanya boleh balas Allah. Ini beri kita satu isyarat. Apa dia? Isyarat orang buat baik macam mana kat kita, kita tak mampu nak balas setara, melainkan hanya Allah aja yang boleh bagi. Kerana mungkin dia lebih ikhlas pada kita. Maksudnya kita merendah diri. Okey? Baik. Kemudian perlu diketahui bahawa ganjaran baik Allah yang berupa syurga tidak ada tolok bandingnya daripada dengan nikmat yang lain. Maksudnya bila Allah bagi seseorang syurga, apa lagi yang kita nak bagi pada orang? Bila Allah dah janjikan syurga atas kebaikan yang dia buat, macam mana kita nak balas? Kita tak boleh balas. Kita balas pun tak akan boleh menandingi syurga Allah. Itu maksud dia. Maka apabila seseorang mendoakan dengan doa ini, bermakna dia telah bersungguh-sungguh ingin membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya. Oleh itu para ulama menyebut, idza qasurat yadaka bil mukafa'ah falyutil lisanaka bisyukri wad du'a. Apabila tangan engkau pendek untuk pendek ni maksudnya bila tangan tak boleh nak balas setara dengan apa yang orang bagi. Macam kita apa? Orang Melayu kalau panjang tangan apa maksud? Mencuri kan? Kalau pendek tangan? Cacat kan? Kita tak ada istilah pendek tangan untuk metafora kan? Tapi kalau panjang tangan, mencuri. Orang Arab, panjang tangan ni orang yang pemurah. Pendek tangan, maksudnya orang tu tak cukup duit. Tak selalu memberi lah. Jadi sebab itu dia kata, iza qasurat yadaka bil mukafa'ah, bila tangan kau pendek untuk membalas apa yang orang bagi pada kau, tak cukup lah, tak ada duit nak balas, falyutil lisanaka bisyukri wad du'a, maka panjangkanlah lidahmu. Panjangkan lidah macam mana? Panjangkan lidah seperti mana kita memberikan ucapan syukur kepada Allah dan doa kepada orang yang berikan kita. So di antara doa yang Nabi ajar, ucapan jazakallahu khair. Jazakallahu khair untuk orang lelaki lah. Sebab Arab ni dia beza lelaki dan perempuan. Kalau lelaki ka, kalau perempuan ki. Kalau perempuan yang bagi kita kalau kita nak ucap perkataan ni pada perempuan, kita sebut jazakillahu khaira. Ka jadi ki. Itu kalau seorang. Kalau dua orang, dia tak ada beza lelaki dan perempuan. Jazakumallahu khaira. Susah Ustaz nak kena apa? Ini penjenuh. Tak apa.
tukar daripada jazakallahu khair, tukar kepada jazakumullahu khaira. Kum ni tukar kepada jazakumullahu khaira, seperti mana kita bagi ucapan salam, assalamualaikum, jazakumullahu khaira. Itu untuk ramai lah. Jadi untuk lelaki boleh, untuk perempuan pun boleh. Ucapan ini tidaklah bermakna, saya kata kat situ, tidaklah bermakna si pengucapnya telah membalas kebaikan, terutama jika dia mampu membalas kebaikan tersebut dengan pemberian baik yang lain. Tapi ia bermakna si pengucap telah berusaha untuk memuji si pemberi kebaikan. Maksudnya bukan bila kita ucap perkataan tu bukanlah maksud kita dah balas, tapi paling tidak kita usaha bersungguh untuk memuji orang yang bagi kebaikan pada kita. Sebab itu Nabi kata faqad ablagha fi thana, maka dia telah bersungguh untuk memuji. Paling tidak dia dah usahalah untuk puji orang yang bagi kat dia. Abang Amri tanya, kalau kita ucap kat orang jazakallahu khair, bila kita ucap kat orang tu nak jawab apa? Dalam hadis Ibnu Hibban dalam sahih Ibnu Hibban dianjurkan untuk jawab wa anta fajazakallahu khair. Cuma kita tambah je wa anta dengan fa. Wa anta fajazakallahu khair. Kita jawab balik dengan ucapan yang sama. Ataupun kalau nak ringkas wa iyyak, ke atas kamu juga. Dia ucap kat kita kan wa iyyak, tapi yang ada dalam hadis wa anta fajazakallahu khair. Ataupun kalau perempuan wa anti lah. Susah bahasa Arab ni, anta, anti, antuma, antum. Iyalah memang bahasa Arab memang susah. Sebab tu tak ramai orang nak mengaji agama, sebab bahasa Arab. Bahasa Arab memang susah kan? Dia beza laki perempuan, seorang ke dua orang ke tiga orang, semua beza. Nak cakap dengan laki beza, nak cakap dengan perempuan pun beza. Dia punya dhamir, apa dhamir? Kata ganti nama tu dia ubah. Cakap dengan seorang lain, cakap dengan dua orang lain, cakap dengan tiga orang dan selebihnya pun lain. Tu Arab dia teliti bab tu. Okey? Boleh. Tapi seeloknya kekallah bahasa Arab tu, kerana doa yang maksur kalau kita boleh kekalkan ucapan Arab itu lebih baik. Tapi kalau itu susah, saya nak hafal dalam bahasa Arab ni, saya belum ada kesempatan, kita doa dalam bahasa Melayu pun okey. Okey, menepatilah apa yang Nabi nak tu. Tapi seeloknya kekalkan Arab tu kerana itu yang Nabi ucap.